Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cikgu nak tunjukkan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dari yang berkaitan dengan persamaan kimia. Okey, sebagai contoh, okey, kita ada 1.3 gram zinc bertindak balas dengan asid sulfurik cair yang berlebihan. Okey. Kemudian dia kata hasil tindak balas ialah zinc sulfide dan gas hidrogen. Okey. Hitungkan isi padu hidrogen yang terbebas. Okey, so dia minta isi padu hidrogen yang terbebas. Maklumat yang diberi ialah 1 gram zinc. Jadi pertama sekali kita kena tahu macam mana cara untuk menulis persamaan kimia tersebut. So zinc adalah Zn bertindak balas dengan asid sulfurik. So asid sulfurik kita kena tahu formula dia adalah H2SO4. Okey, hasil tindak balasnya adalah zinc sulfat. So kita tahu Zn 2 plus SO4 2 negatif. So kita silang, kita akan dapat formula ZnSO4 dan hidrogen. Okey, so ini adalah persamaan kimia. Kita semak dulu persamaan kimia. Adakah dia seimbang? So ini 1, SO4, hidrogen 2. Okey, so persamaan dia dah seimbang. Okey, maklumat yang diberi adalah Zn adalah sebanyak 1.3 gram. Okey, dia suruh kita cari isi padu iaitu V, volume hidrogen yang terbebas berapa. Okey, so itu maklumat daripada soalan yang diberi. Jadi bagaimana cara untuk kita jawab soalan ni? So yang pertama sekali kita kena cari bilangan mol. Okey, bilangan mol yang kita nak cari adalah bilangan mol zinc. Kenapa? Sebab di sini tak ada tanda soal. Yang ni je yang ada maklumat. So, bilangan mol zinc adalah 1.3 gram. Kita kena bahagikan dengan jisim molarnya iaitu 65. So, kita akan dapat 0.02 mol. Okey. Setelah kita dapat bilangan mol zinc, langkah yang kedua adalah kita kena buat nisbah tahu nisbah dengan tak tahu. So, yang kita tahu tadi ialah yang dibulatkan ni, iaitu Zn. Zn dalam persamaan dia hanya ada 1 mol sahaja. Yang tak tahu adalah yang ada tanda soal ni. Okey. So, hidrogen pun tak ada nombor, jadi dia adalah 1 mol juga. Okey. So, kalau 1 mol zinc menghasilkan 1 mol hidrogen, bagaimana pula dengan 0.02 mol Zn yang kita cari tadi? So 1 nisbah dengan 1, maka 0.02 pun akan dapat nisbah mol yang sama. So adakah ini telah menjawab kepada soalan yang diminta iaitu isi padu? Belum. Jadi kita kena cari dulu macam mana nak cari isi padu dia. Okay, isi padu soalan dia minta pada keadaan STP. So STP keadaannya adalah 22.4 dm3. So bilangan mol tadi kita ada 0.02 darabkan dengan 22.4 dm3, maka jawapan kita nanti adalah sebanyak 0.448 desimeter padu, ataupun kita tukar kepada sentimeter padu, 448 sentimeter padu. So ini adalah jawapan kepada soalan yang diberi. Okey, soalan yang kedua adalah cikgu ambil contoh ni menggunakan C3H8 bertindak balas dengan 5O2 menghasilkan 3 CO2 dan 4 H2O. So, apa yang diberi? Dia kata 720 cm padu gas propana pada keadaan bilik. Okey, terbakar dalam oksigen berlebihan. Okey, dia minta jisim karbon dioksida yang terbentuk. So, langkah yang pertama adalah kita cari dulu bilangan mol untuk C3H8. Kenapa? Kerana C3H8 sahaja kita dapat maklumat dia, iaitu 720.
Okey, kalau murid-murid tak nampak, cikgu salin balik. Okey, persamaan tadi C3H8 tambah dengan 5O2 menghasilkan 3CO2 tambah 4H2O. So, maklumat yang kita ada adalah yang ini sebanyak 720 cm padu pada keadaan bilik. Okey. Manakala dia minta jisim karbon dioksida berapa gram? Jisim kan? Okey, berapa gram? Karbon dioksida. So, yang pertama sekali kita cari dulu bilangan mol untuk C3H8 kerana dia tak ada tanda soal. Okey, perhatikan dia tak ada tanda soal. Okey. So, untuk cari bilangan molnya 720 cm padu kita tukarkan kepada desimeter padu. So, kita dapat 0.72 desimeter padu. Bahagikan dengan bilik 24 desimeter 24 desimeter padu mol negatif 1. So, kita akan dapat bilangan molnya adalah sebanyak 0.03 mol. Okey, yang kedua kita kena buat nisbah tahu tak tahu. Yang kita tahu tadi adalah C3H8. Yang tak tahu adalah karbon dioksida. So, daripada persamaan C3H8 dia tak ada nombor, so 1 mol. Dekat sini dia ada 3, so 3 mol. Dari pengiraan tadi kita dapat C3H8 adalah sebanyak 0.03 mol. So, kalau 1 dapat 3, maka untuk tahu dekat sini kita kena darabkan dengan 3. So, dapat 0.09 mol. So, bila dah dapat 0.09 mol, kita kena cari apa yang dia minta tadi, iaitu jisim. So, jisim CO2 adalah sama dengan 0.09 darab dengan C12 tambah O16 darab 2. Okay, so kita akan dapat 0.09 darab dengan 44. So, kita akan ada 3.96 gram. So, itulah jawapan dia. Okay, 3.96 gram. So, murid-murid boleh cuba jawab soalan latihan penyelesaian masalah ni pada modul muka surat 46 hingga 48. Okey. Terima kasih.